Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai rukun solat. Okey, apa dia rukun solat? Rukun solat ialah perkara yang mesti dilakukan dalam solat. Jika kita tidak lakukan solat, akan terbatal. Okey, maksudnya rukun ini wajib kita buat. Kalau kita tertinggal satu rukun, solat kita akan terbatal. Solat kita tidak akan diterima. Jadi rukun ni wajib kita buat. Okey? Okey, ada berapa rukun solat? Okey, rukun solat ada 13 perkara. Okey? Ada 13 perkara sahaja dalam rukun solat. Selain daripada 13 perkara ini, itu ialah sunat dalam solat. Sunat dalam solat ada dua bahagian, iaitu sunat ab'ad dan sunat hayat. Okey, jom kita tengok 13 rukun solat. Ada nombor 1, berdiri betul. Nombor 2, niat. Nombor 3, takbiratul ihram. Nombor 4, membaca al-fatihah. Nombor 5, rukuk. Nombor 6, iktidal. Nombor 7, sujud 2 kali. Nombor 8, duduk antara 2 sujud. Nombor 9, duduk tahiyat akhir. Nombor 10, baca tahiyat akhir. Nombor 11, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke-12, memberi salam. Dan yang terakhir, ke-13, tertib. Okey, jom kita tengok. Nombor 1, berdiri bagi yang mampu. Okey, bagi yang tiada keuzuran ataupun tidak sakit, kita wajib berdiri. Okey, berdiri. Untuk lelaki, kita kena renggangkan sedikit kaki kita. Okey, kalau perempuan, kaki kita kena rapat. Okey, berdiri bagi yang mampu. Okey, seterusnya nombor 2, niat. Okey, berniat solat dalam hati ketika takbiratul ihram. Okay, niat ini di dalam hati. Ketika kita nak angkat takbir kan, Allahu Akbar. Waktu itulah kita niat di dalam hati. Okay, waktu kita nak angkat takbir ni, niat dalam hati kita. Ini ialah contoh niat solat fardu subuh. Iaitu, usalli fardhu subhi rak'ataini ada'an lillahi ta'ala. Okay, niat di dalam hati. Niat solat fardu ada 5, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Okey, seterusnya nombor 3, kita mengangkat takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram ni perbuatan tu kita wajib kita buat, angkat tangan. Okey, kalau lelaki kita kepakkan sikit tangan kita. Kalau perempuan kita tangan kita ni mesti rapat ke badan kita. Okey, bacaan dia ialah Allahu Akbar. Okey, yang keempat, membaca Al-Fatihah. Okay, membaca Al-Fatihah ialah wajib. Okey, ada 7 ayat dalam surah Al-Fatihah. Okey, seterusnya, nombor 5, rukuk serta taqmadinah. Okey, rukuk ini, perbuatan rukuk ini wajib. Okey, rukuk mesti berserta dengan taqmadinah. Taqmadinah ni kena berhenti seketika. Tak boleh tergopoh-gapah. Kita rukuk terus kita bangun. Itu tak boleh. Okey, rukuk ni wajib. Bacaan ini ialah sunat. Kalau tak baca pun tak apa. Yang penting kena rukuk. Okey. Seterusnya, nombor 6, iktidal serta taqmadinah. Okey. Iktidal, macam ni kita daripada rukuk, kan? Kita nak bangun ni, ini dinamakan iktidal. Okey. Iktidal, taqmadinah ni maksudnya kita kena berhenti seketika. Ini ialah wajib. Bacaan dia sami Allahu liman hamidah ni, ini ialah sunat. Iktidal sahaja wajib. Seterusnya nombor 7, sujud 2 kali serta taqmadinah. Okey, sujud, perbuatan sujud ini ialah wajib. Mesti taqmadinah juga, berhenti seketika. Tak boleh sujud terus bangun, tak boleh. Okey. Sujud ialah wajib dan bacaan dia subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ini ialah sunat. Okey, sujud sahaja yang rukun, wajib kita buat. Okey, seterusnya nombor 8, duduk antara 2 sujud serta taqmadinah. Okey, duduk antara 2 sujud macam ni ya.
ataupun kita panggil duduk iftirash. Okey? Tok Mak Nina ni mesti kena buat. Mesti kena buat iaitu kita berhenti seketika. Okey, bacaan dia Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey, ini ialah sunat. Kalau kita tak baca pun tak apa. Solat kita masih lagi diterima. Tetapi kalau kita tak buat duduk antara dua sujud, solat kita terbatal. Okey, ini duduk iftirash duduk antara dua sujud. Okey, seterusnya nombor 9, duduk tahiyat akhir. Okey, duduk tahiyat akhir. Ini ialah wajib kita buat. Macam ni duduk tahiyat akhir ataupun kita panggil duduk tawarruk. Duduk tahiyat akhir, punggung kita mesti di atas lantai. Okey. Seterusnya, yang ke-10, membaca tahiyat akhir. Bila kita dah duduk tahiyat akhir, mestilah kita kena baca tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir ini ialah wajib, rukun untuk kita buat. Okey. Ni ya bacaan dia. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Okey. Ini ialah wajib. Bacaan yang wajib. Okey. Seterusnya nombor 11. Membaca selawat ke atas Nabi Muhammad dalam tahiyat akhir. Okey. Baca selawat ke atas Nabi Muhammad dalam tahiyat akhir. Okey. Ini tahiyat akhir yang tadi tu. Baca selawat ke atas Nabi Muhammad dalam tahiyat akhir. Ini ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini ialah selawat ke atas Nabi yang wajib kita buat. Okey. Maksudnya, bacaan tahiyat akhir ialah sampai sini saja yang wajib kita baca. Okey, daripada at-tahiyatul mubarakatuh ni, sampailah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini sahaja wajib kita baca. Wa ala alihi Sayyidina Muhammad sampai innaka hamidum majid ini ialah sunat sahaja. Okey. Okey, sekarang Ustazah akan bacakan bacaan yang wajib ataupun rukun untuk kita buat ketika dalam tahiyat akhir. Okey. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Sampai sini sahaja yang wajib kita baca. Yang lain seterusnya sampai habis ni, sampai innaka hamidum majid, itu hanyalah sunat sahaja. Okey, seterusnya yang ke-12, memberi salam. Okey, memberi salam yang pertama itu rukun. Wajib beri salam yang pertama. Salam yang kedua hanyalah sunat. Okey, beri salam. Bacaan memberi salam ialah Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, ini ialah rukun. Memberi salam yang pertama ialah rukun. Yang kedua hanyalah sunat. Okey, yang terakhir, yang ke-13 ialah tertib. Apa itu tertib? Tertib ialah mengikut urutan atau susunan. Dahulu didahulukan dan yang kemudian dikemudiankan. Maksudnya daripada nombor 1 sampai ke-13, kamu kena ikut urutan dia. 1 sampai ke-13. Tak boleh kita tukar-tukarkan dia. Contoh, mula-mula berdiri betul. Okey. Nombor 1 berdiri betul. Nombor 2 kamu terus nak bagi salam. Nombor 3 kamu sujud. Nombor 4 kamu iktidal. Tak boleh macam tu. Kita kena ikut urutan dia. Nombor 1 berdiri betul. Lepas berdiri betul kena niat. Nombor 3 takbiratul ihram. Kena ikut urutan dia. Kalau kita tak ikut, kita langkau. Kita nombor 1, kita buat dulu nombor 1. Lepas tu kita terus buat nombor 4. Lepas tu kita terus buat nombor 6. Tak boleh. Itu bila kita buat macam tu, solat kita akan terbatal. Kerana tertib ini termasuk di dalam rukun. Mesti kena ikut urutan. Okey? Okey, sekarang Ustazah nak tunjukkan kamu pembahagian rukun solat. Dalam 13 perkara rukun solat,
terdapat beberapa bahagian. Okey. Bahagian-bahagiannya ialah yang pertama, rukun qalbi. Okey, rukun qalbi ialah rukun yang kita kena buat di dalam hati. Bahagian yang kedua ialah rukun qauli. Rukun qauli kita kena sebut, iaitu sebutan. Kita kena keluarkan suara kita. Dan yang ketiga ialah rukun fi'li, iaitu rukun perbuatan. Kita kena lakukan dengan perbuatan kita. Jadi, pembahagian rukun solat ada 3 perkara ataupun 3 bahagian, iaitu rukun qalbi, kita kena buat di dalam hati. Yang kedua, rukun qauli, yang kita kena buat dengan sebutan. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah rukun fi'li, yang kita kena buat dengan perbuatan. Jadi, pembahagian rukun solat ada 3 perkara ataupun 3 bahagian, iaitu rukun qalbi, rukun qauli dan rukun fi'li. Okay, sekarang kita nak tengok apa dia rukun qalbi yang kita perlu buat di dalam hati. Okay, rukun qalbi ialah niat dan tertib. Okay, niat, kita niat di dalam hati. Yang kedua, tertib, kita ingat di dalam hati ataupun dalam fikiran kita susunan ataupun urutan rukun-rukun. Tak boleh kita langkau-langkau, kena ikut susunan dia. Okey, seterusnya rukun qauli, rukun sebutan ialah dia ada 5 perkara, iaitu yang pertama takbiratul ihram. Okey, kita kena sebut, kena baca. Itu sebutan dia ialah Allahu Akbar. Kalau kita tak baca Allahu Akbar, solat kita akan terbatal. Okey, nombor 2, membaca surah Al-Fatihah. Okey, kita kena baca surah. Sebut, kena baca surah Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca tahiyat akhir. Okey, membaca tahiyat akhir. Yang keempat, selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, memberi salam. Okey, kena sebut bacaan salam itu, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini ada sedikit peringatan. Rukun qauli wajib dibaca sekurang-kurangnya didengari oleh telinga sendiri. Maksudnya kita kena keluarkan suara kita, sekurang-kurangnya kita dengar sendiri. Jika baca di dalam hati, solat tidak sah. Contoh kita baca Al-Fatihah, kita baca dalam hati. Mulut kita tutup, jadi kita baca Al-Fatihah, kita diam saja kan, tanpa keluar suara. Jadi solat kita tidak sah. Kita mesti keluarkan suara. Tak perlu nyaringkan suara, hanya sekadar telinga kita sendiri yang dengar. Kalau kita diam, tutup mulut, tak keluarkan suara, hanya baca dalam hati, solat kita terbatal. Ingat ya, ini rukun qauli. Kena jaga tu. Okey. Seterusnya kita masuk bahagian yang ketiga, ialah rukun fi'li. Perbuatan. Okey, apa yang kita kena buat? Okey, nombor 1. Okey, dia ada 6 perkara. Nombor 1, berdiri betul. Okey, berdiri betul. Yang kedua, rukuk serta taqma'ninah. Okey, rukuk dan kita berhenti seketika. Taqma'ninah ni berhenti seketika. Okey, yang ketiga, iktidal serta taqma'ninah. Yang keempat, sujud serta taqma'ninah. Yang kelima, duduk antara 2 sujud serta taqma'ninah. Dan yang terakhir, duduk tahiyat akhir. Okey, jadi kita kira balik semuanya ada 13 rukun. 2 tambah 5 jadi 7. 7 tambah 6 jadi 13 rukun solat. Okey, ingat ya, rukun solat terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu rukun qalbi, rukun qauli dan rukun fi'li. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Ustazah harap kamu faham dan dapat sesuatu. Ingat ya, solat kita mesti lakukan dengan sempurna. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.